Selamat pagi, nama saya Maishuri Baliani, Pegawai Sains Bahagian Narkotik, Jabatan Kimia Malaysia. Hari ini saya akan berkongsi sedikit maklumat dan ilmu pengetahuan saya berkenaan dadah berbahaya dan kemunculan bahan psikoaktif baru. Ini adalah statistik berkenaan dengan penyalahgunaan dadah dan penaiki dadah serta bahan dadah daripada tempoh Januari hingga Jun tahun 2020. Okey. Maklumat ini telah diambil di laman web AADK, iaitu Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Daripada jumlah keseluruhan penaiki dadah dengan penyalahguna dadah, iaitu 95,500 orang, kebanyakannya terdiri daripada kaum lelaki, iaitu 95.8%. Okey. Kalau kita terperincikan penyalahgunaan ini, so kita dapat tahu kategori pekerjaan orang yang menyalahgunakan dadah adalah daripada sektor swasta, penganggur, yang ke-9 dan juga guru kasar. Dan kategori dadah yang common yang disalahgunakan adalah amphetamine type stimulant, iaitu methamphetamine crystal, methamphetamine tablets, ecstasy dan juga amphetamine. Dan dadah kedua terbesar yang disalahgunakan di Malaysia adalah opiates. Contoh-contoh opiates adalah heroin, morfin, codeine dan juga methadone. Dan ganja juga disalahgunakan di Malaysia, iaitu sebanyak 3% daripada jumlah keseluruhan dadah. Daripada jumlah keseluruhan, kalau kita melihat kategori umur, kebanyakan penaiki dadah adalah terdiri daripada usia belia dan juga yang dewasa. Kalau belia kita kategorikan dalam umur 19 hingga 39 tahun dan juga adalah golongan dewasa, iaitu yang berumur 40 tahun ke atas. So, peratus contribution daripada kedua-dua golongan umur ini adalah lebih kurang 98% adalah penagih dadah. Sekarang kita masuk kepada takrifan dadah. Kalau ikutkan takrifan dadah, dadah adalah sejenis drug atau bahan kimia yang digunakan adalah bahan kimia yang amat berbahaya kepada individu yang menggunakannya kerana ia mengubah cara minda dan tubuh manusia berfungsi. Ubat-ubatan atau bahan seperti heroin, marijuana dan sebagainya boleh merosakkan dan membinasakan orang secara menggunakan secara in a long term. Okay. Menurut Akta Dadah Berbahaya, dadah berbahaya adalah sebarang dadah yang tersenarai dalam jadual pertama Akta Dadah Berbahaya 1952. Okay. Kalau menurut di Kamus Dewan Melayu Inggeris, drug bermaksud ubat-ubatan. Namun begitu, untuk memberikan takrifan penyalahgunaan kepada drug, perkataan use atau misuse atau abuse perlu digunakan bersama dengan perkataan drug. Contohnya drug abuse, misuse of drug yang membawa maksud menyalahgunakan dadah. Dadah merupakan satu istilah khas yang dirujuk kepada sejenis bahan yang mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan seseorang dari segi fizikal, mental, emosi dan juga tingkah laku pengguna apabila digunakan. Akibat daripada kesan ini, seseorang yang menyalahgunakan dadah akan menjadi ketagihan dan terus bergantung kepada Okay.
Ciri-ciri dada. Ciri-ciri dada adalah mempunyai kesan yang paling ketara ke atas sistem saraf pusat, iaitu otak dan saraf tunai kita. Ia digunakan bukan untuk tujuan perubatan dan penggunanya adalah dilarang. So, maksud dia adalah for non-medical purpose. Since dia adalah penggunanya dilarang, so dia akan diperolehi secara haram dan ia membawa kepada pergerakan fizikal dan psikologikal dan meningkatkan daya tahan terhadap dada. Ia mendatangkan kesan-kesan buruk dan bahaya ke atas kesihatan dan fungsi sosial seseorang. Okay. Peranan jabatan kimia dalam menangani dan membantu dalam bahagian penguatkuasaan adalah kita ada 3 stage yang utama, iaitu pertama menerima sampel. Menerima sampel dada atau bahan kimia daripada agensi penguatkuasaan seperti PDRM, Custom, Angkatan Tentera Malaysia dan juga Medisip Malaysia. Okay. Lepas kita menerima, kita akan menganalisis dan memeriksa. So, dia ada 4 kategori, 4 barang kita akan menganalisis dan memeriksa. Yang utama adalah dada yang tersenarai dalam Akta Dada Berbahaya 1952. Okay. Kedua adalah bahan kimia yang mungkin digunakan dalam pembuatan dada haram. Bahan kimia maksudkan di sini adalah dia punya raw material, macam ingredients for the cooking. So, kita akan analisis oleh bahan kimia. Dan yang ketiga adalah paraphernalia ataupun peralatan yang digunakan dalam pengambilan atau pembuatan dada. Ini adalah normally kita ambil daripada makmal haram. Makmal haram, contohnya mereka nak sintesis dia punya own drug, so dia ada dia punya alat penimbang, dia ada dia punya alat penyulingan, benda-benda macam tu kita akan collect dan juga kita akan menganalisis. Okay. Yang keempat adalah barangan persendirian, termasuk pakaian, swab, kuku dan sebarang kertas yang terdapat di tempat kejadian. Okay. So, kita akan menjalankan pemeriksaan ke atas premis yang disyaki memproses dada haram. That means kita menerima, kita ada 4 jenis barang ataupun dada yang boleh kita analisis, iaitu dada, bahan kimia, peralatan yang digunakan dan juga barang persendirian. Dan kita juga akan buat pemeriksaan ke atas premis yang disyaki memproses dada haram. Okey, punca kuasa kimia Malaysia bagi memainkan peranan ini adalah mengikut Akta Dada Berbahaya 1952 dan juga Akta Racun 1952. Analisis saintifik dada di bahagian narkotik Jabatan Kimia Malaysia. Pertama, kita akan buat ujian salinan, iaitu ujian warna. Okay. Ujian warna adalah ujian awalan yang dikatakan sebagai ujian salinan. Contoh di sini adalah ujian Marquis. Di sini kita akan lebih tertentu kepada general kumpulan dada. Kita tak akan menentukan jenis dada, tetapi dia adalah kumpulan. So contohnya Marquis. Marquis kita akan jalankan analisis kalau pertukaran warna daripada tidak berwarna kepada warna ungu, dia menunjukkan kumpulan dada yang wujud adalah opioids. Kalau pertukaran warna daripada tidak berwarna kepada hitam menunjukkan kehadiran kumpulan MDMA ataupun ecstasy.
Selepas buat saringan, kita dah narrow down daripada kumpulan besar, kita dah pergi kumpulan targeted groups. So kita akan pergi kepada qualitative analysis. Di qualitative analysis, kita menggunakan teknik GCMS, iaitu gas chromatography, tandem with mass spectrometer, di mana kita mengesan jenis dadah yang aktif yang ada dalam bahan tersebut. Ini very spesifik di mana kita dapat menentukan jenis dadah dengan tepatnya. Selepas menganalisis, selepas mengesan jenis bahan kimia dan bahan aktif dadah dalam bahan sampel tersebut, kita akan quantitate. Quantitate means kita akan mengenal pasti kuantiti bahan aktif dadah, iaitu amount of drugs inside the sample dengan menggunakan kaedah chromatography. Di sini kita akan pakai dua jenis peralatan yang utama, iaitu chromatography, gas chromatography dengan FID detector ataupun HPLC. Ini akan menentukan kuantiti sebenar dadah yang wujud dalam bahan sampel tersebut. Okay. So now we move into jenis-jenis dadah berbahaya. Jenis-jenis dadah berbahaya ini ada 3 kumpulan yang utama. Pertama adalah dadah berasaskan tumbuhan. Yang kedua adalah dadah semi-sintetik. Ketiga adalah dadah sintetik. Okey. Okey, pada besar dia adalah dadah berasaskan tumbuhan. Seperti mana nama as a title itself, dadah ini berasal daripada pokok tumbuhan ataupun wujud secara semula jadi. Dia mengandungi 421 bahan kimia. Dan yang paling utama adalah tetrahydrocannabinol, which is THC, merupakan bahan psikoaktif yang utama. Okay. So THC ni contributor dia adalah cannabis. Nama saintifik cannabis dia adalah Cannabis sativa, lebih dikenali sebagai ganja ataupun marijuana. Mana-mana bahagian tumbuhan daripada jenis cannabis yang terdapat resin padanya, kita dikategorikan dia sebagai cannabis. Okay. Ciri-ciri tumbuhan cannabis adalah dia berwarna kehijauan, berbau tengkik dan bilangan kelopak daun dia adalah dalam bentuk ganjil. That means dia punya kelopak daun tu ada bilangan ni dalam ganjil. Dia sama ada 3, 5 ataupun 7. Jarang yang jumpa 9. Okay. Biasanya boleh didapati sebagai daun yang segar, bongkak, lerayan kering, resin biasanya warna brown color, dan yang latest yang kita terima di makmal adalah dalam bentuk minyak. Okay. Cara penggunaan cannabis ni adalah sekiranya dia daun tumbuhan, dia dibakar bersama campuran tembakau dan dihisap seperti rokok. Kalau resin dengan minyak, dia disedut sebagai menggunakan alat bong. Okay, kini because the trending is keep on ubah, so macam in this case, ekstrak cannabis dijadikan bahan campuran dalam minyak, bahan makanan seperti biskut, salad, dan juga dia ditambah dalam produk kecantikan seperti lotion, shampoo, serum, krim, pelembap. Dan juga yang terbaru kita terima adalah dalam bentuk susu. Macam M-Hoi ni ditambah dalam susu segar. Okay. Contoh dadah berasaskan tumbuhan yang kedua adalah daun kad. Daun kad adalah daripada spesies Kata edulis, popular di Afrika dan juga Semenanjung Arab. Dia tak famous di Malaysia actually. Tetapi we still receive the samples from custom yang dia transit ke Malaysia. Okay. Dia mengandungi alkaloid katinol, sejenis stimulan, dan ciri-ciri daun kad ni adalah daun berwarna kehijauan. Saiz daun adalah daripada 5 hingga 10 cm panjang dan lebarnya adalah 1 hingga 4 cm. Daunnya, cara penggunaan, how to take the daun kad is, daun dia dikunyah macam sirih ataupun kita boleh dijadikan dia macam bentuk
T. Okay. Kesan pengambilan darah jenis ganja actually adalah dia adalah bahan utama. THC adalah bahan utama dalam ganja. Dia boleh mengubah persepsi dan menyebabkan badan dalam keadaan yang santai. Kalau penagih dada yang ambil ganja ni, kita boleh lihat dia more like very high, kita more relax, macam sangat santai. Okay? Dan penyalahguna ganja mengalami keadaan berikut. Dia lali dengan persekitaran, waktu berlalu dengan perlahan, dia berasa cemas dan selalu curiga, dia are very alert, they lost control. Ada yang rasa mengantuk apabila kesan THC sudah menghilang. Kenapa kita katakan even though dia berasaskan tumbuhan, ganja dengan kad ini berbahaya because dalam jangka masa yang panjang dan kerap, ia boleh menyebabkan daya ingatan dan kebolehan berfikir akan terjejas. Penyalahgunaan ganja dari usia muda boleh menyebabkan perkembangan otak akan terbantuk dan akhirnya menjejaskan fungsi serta peranan otak. Kesan buruk dalam jangka masa panjang juga boleh menyebabkan penyalahguna menjadi malas dan juga antisosial. Penyalahgunaan ganja tidak akan menyedari kesan-kesan tersebut sehingga ahli keluarga ataupun rakan-rakan yang kena bagi tahu dia. Jadi orang yang ambil tu dia memang tak realise dia buat dia antisocial dan everything. Dia macam kena ada somebody bagi tahu dia, kita orang ketiga lah yang akan bagi tahu dia, okay, why your behavior change and so on. Okay. Alright. Jenis darah yang jenis kedua adalah darah semi-sintetik. Seperti nama pun dia semi-sintetik. Dia bukan daripada bahan tumbuhan. Dia adalah dari bahan tumbuhan. Lepas tu kita modify, kita proses. Contoh darah yang semi-sintetik adalah daripada kumpulan opiates. Okay. Darah opiat adalah campuran yang diperolehi daripada biji popi. Okay. Opiat berasal daripada candu ataupun lebih dikenali sebagai opium yang diperolehi daripada sejenis tumbuhan yang dikenali sebagai Papaver somniferum. Okay. Candu ini mengandungi pelbagai bahan yang berbeza dan kemudiannya diasingkan dan diproses menjadi morfin dan seterusnya jadi kodein. Okay, dada jenis heroin adalah antara dada opiates yang famous. So, ia juga dikenali sebagai H, feed, ubat, tepung, dop, ciputi dan lain. Okay. Dada jenis opiat yang berasal daripada morfin ni, kita akan modify dia, kita tambah color, kita tambah caffeine, jadikan dia bentuk dia menarik untuk kita punya for consumption. Okay, ciri-ciri darah jenis heroin adalah dalam bentuk ketelan dan juga serbu yang berwarna. Yang paling pure adalah dalam bentuk blok. Cara pengambilan darah jenis heroin adalah pertama, kita bakar di dalam bentuk bakar dan hidup. Kedua, hisap. Dan ketiga adalah dalam bentuk suntikan. Okey, dada kodein adalah antara dada yang semi-sintetik yang quite famous kat Malaysia juga. Ramuan semula jadi daripada biji popi dan sandu. Namun yang wujud yang wujud di pasaran adalah dihasilkan daripada morfin. Dia bukan daripada origin poppy seeds. Okay. So, dia dihasilkan daripada morfin. Digunakan sebagai analgesik narkotik, ubat tahan sakit yang ringan dan juga ubat batuk. Penggunaannya dilarang di Malaysia dan diperlukan preskripsi dari doktor untuk membeli. That means we cannot simply go and buy this medication from pharmacy ke ataupun mana-mana. So kita perlu ada preskripsi daripada doktor.
Normally kodin ini dicampur dalam ubat batuk dan juga boleh dapat dalam bentuk tablet. Cara pengambilannya dia dimakan secara oral ataupun melalui suntikan. Okey. Dada jenis sintetik. Dada jenis sintetik digunakan seperti nama, dia adalah disintesis daripada bahan kimia dan dijalankan di makmal. Okey, ia merupakan bahan psikoaktif yang merangsang sistem saraf pusat lebih dikenali sebagai stimulan. Terdapat dua jenis dada di bawah kategori ini, iaitu amphetamine type stimulant dan juga cocaine. Okey, dada sintetik yang pertama adalah amphetamine. Amphetamine juga dikenali sebagai smart pill, speed, whiz dan juga uppers. Ia mempunyai kesan yang sama dengan methamphetamine. Tetapi methamphetamine dia punya kesan dia adalah lagi tinggi daripada amphetamine ni. So normally dia dapat dalam bentuk serbuk, kristal dan juga tablet. Kalau tablet kita lebih dikenali sebagai pil kuda, pil yaba dan juga pil WY. Kalau bentuk tablet normally dia akan dimakan secara oral. Kalau bentuk serbuk atau kristal normally diambil melalui suntikan. Okey, methamphetamine yang jenis dada etis yang jenis yang kedua juga dikenali sebagai batu, syabu, ais ataupun sejuk. Dia diproses di makmal secara haram dan di Malaysia penggunaan bahan ini kita tidak dibenarkan. Kita memang tak benarkan penggunaan bahan ini untuk perubatan juga. In over certain countries, yes, they allow methamphetamine in a medical purpose, but in Malaysia we are totally banned methamphetamine. Okay, normally dia dapati dalam bentuk serbuk, kristal dan juga tablet. So dia terpulang kepada jenis bentuk apa. So kalau sekiranya dalam bentuk serbuk dengan kristal, dia menghisap menyudut dengan menggunakan peralatan yang khas. Macam dalam gambar kat bawah tu, dia gunakan these tools untuk menyudut dada tersebut. Okey, kalau bentuk tablet, dia just telan terus lah. Okey. Dada sintetik yang ketiga adalah MDMA ataupun lebih dikenali sebagai ekstasi. Ekstasi adalah methylene dioxide methamphetamine. Ia juga dikenali sebagai epi pills dan juga candy. Normally di Malaysia banyak digunakan di kelab-kelab malam dan juga parti. Okey. Seperti dalam gambar dia, kalau ciri-ciri tengok ciri-ciri dada ni, dia normally dalam bentuk tablet, dia berkala-kala, logo, macam-macam logo dia wujud dan juga dalam bentuk serbuk. Kalau serbuk is in a sachet form lah. Normally pil tu akan dihancurkan, dia masukkan dalam sachet minuman yang berperisa. Okey, cara pengambilan, kalau tablet dia makan terus. Kalau sachet minuman, tablet tu dah dihancurkan, dah masuk dalam sachet minuman. Okey. Dada sintetik yang keempat ialah cocaine. Cocaine diekstrak daripada pokok coca, tapi dia juga dikenali sebagai crack, lady, coke, snow dan juga flake. Pasaran dia kurang famous di Malaysia tapi dia popular di US dan juga di India. Okey. Dia menyebabkan ketagihan yang teruk walaupun dalam tempoh masa yang sikit. Jadi kalau penagih dada ambil dalam amount yang sikit pun dia dah feel dia punya ketagihan. Normally terdapat dalam bentuk serbuk warna putih. So cara pengambilan adalah menerusi suntikan ataupun menghidu. Okay. Kenapa kita katakan
dada stimulan seperti amfetamin, methamphetamine, kokain, ekstasi semua bahaya kerana penyalahgunaannya boleh mengakibatkan kesan buruk seperti tiada selera makan, kehilangan berat badan yang serius, tekanan darah tinggi dan juga boleh menyebabkan serangan jantung. Ia juga menjadikan keadaan mental yang tidak stabil dengan manifestasi tingkah laku yang ganas, kawal emosi yang terjejas serta kecenderungan untuk membunuh diri. So, orang yang ambil drugs jenis-jenis sintetik ni, dia tak boleh control their self until they can suicide. Okay? Tanda-tanda dos yang berlebihan pula adalah badan menggigil, dia jadi hyperaktif. That's why you nampak kalau penagih dada, dia like badan dia shivering, dia sangat aktif, dia panik, dia living in imagination. Dan juga boleh menyebabkan muntah, cirit-birit, loya, serangan jantung dan juga sawan. Okay? Kesan pengambilan dada jenis stimulan ni boleh menyebabkan kita tidak mengantuk, tidak lapar ataupun letih, tetapi lama-kelamaan menyebabkan kebergantungan yang berpanjangan yang mengganggu fungsi sosial di dalam masyarakat. Dada jenis yang seterusnya adalah hallucinogen. Dada jenis dada asli dan sintetik yang mengubah pencerapan deria. Ia mengubah pandangan visual dan juga menyebabkan ilusi sehingga susah nak bezakan yang benar dan juga tidak benar. They are living in a very dunia dia kat dunia yang khayal dia je. Okay. Contoh dada hallucinogen adalah ketamin. Ketamin digunakan sebagai ubat bius haiwan, juga dikenali sebagai K, cat, vitamin K, special K. Okey, disalahgunakan sebagai bahan ketagihan. Sudah mula disintesis di makmal dada haram. Kes yang kita baru-baru temu adalah di Johor, di mana kita ada serbuan dijalankan ke atas makmal haram dan dada yang disintesis adalah ketamin. Okey. Normally dia dapat dalam bentuk cecair, serbu dan kristal dan juga tablet. Cara pengambilan dada jenis ketamin adalah menerusi suntikan, hidu, makan atau isap seperti rokok dalam campuran tembakau. Dia campurkan dalam tembakau dan dia isap. Okey. Okay. Kesan pengambilan dada jenis hallucinogen adalah dia boleh menjadikan penggunanya mengalami perasaan seperti ingin bersosial, bertenaga dan juga emosi yang meningkatkan dalam tempoh yang sikit serta akan menyebabkan ketagihan jika diambil dalam jangka masa yang panjang. Okay. Consider they are like living in their own world, so they are like more active. Dia tinggal laku dia ganas, dia tak realise benda-benda macam tu. Okay. Dada seterusnya adalah dada untuk depression. Dada yang bertindak terhadap sistem otak boleh menyebabkan tidak sedarkan diri apabila diambil secara berlebihan. Digunakan sebagai ubat penenang dan ubat tidur dalam bidang perubatan. Contoh dada depression adalah Aramin 5. Bahan dada aktif dalam tablet biasanya jenis dada ala nimetazolam yang daripada kumpulan benzodiazepine. Juga dikenali sebagai AP5 dan club pills. Digunakan sebagai sedatif oleh penagih syabu untuk lebih tenang. Ciri-ciri dada tersebut adalah boleh didapati dalam foil warna merah dan perak dan tablet dia berwarna oranye dengan logo #028 dan juga 5 pada permukaan tablet. Disebabkan dia dalam bentuk tablet, normally cara pengambilannya adalah menerusi makan. Penyalahgunaan bahan dada depression adalah boleh menyebabkan kesan buruk seperti kecelakaan jalan raya dan kemalangan
Gejala berpenyakit mental seperti keresahan melampau dan kemurungan dan psikosis. Ia juga menyebabkan keletihan dan kecenderungan untuk membunuh diri dan juga ketagihan. Okey. Cabaran di sini sebagai mahmal yang menganalisis dada adalah when come to bahan psikoaktif baru, new psychoactive substance. Dada yang dikenali sebagai designer drugs atau illegal ice, bath salt, research and chemical dan juga laboratory reagents. NPS adalah disalahgunakan sama ada dalam bentuk bahan mentah ataupun persediaan yang tidak dapat dikawal di bawah 1961 Single Convention on Narcotics Drugs atau the 1971 Convention of a Psychotropic Substance. Ia mempunyai kesan sama seperti dada berbahaya yang dikawal seperti ganja, heroin, ekstasi dan syabu. Malah dia lebih memudaratkan lagi kerana dicampurkan dengan pelbagai bahan kimia berbahaya yang tidak diketahui kandungannya. Okey. Ia menimbulkan ancaman kepada kesihatan dan juga boleh mengakibatkan kematian sebab pelbagai bahan kimia ditambah untuk meningkatkan dia punya ketagihan. Okey. So, ia menjadi ancaman baru di Malaysia dan juga lebih daripada 100 negara di seluruh dunia. Masih banyak NPS belum disenaraikan dalam Akta Dada Berbahaya 1952 dan menyebabkan pendakwaan tidak dapat dijalankan. Okay. Contoh-contoh bahan psikoaktif baru NPS adalah synthetic cannabinoids. Pertama, dia adalah receptor agonist cannabinoids yang dihasilkan melalui kesan yang sama dengan delta 9 tetrahydrocannabinol, which is THC daripada ganja. Komponen psikoaktif utama dalam ganja, synthetic cannabinoids ni sering dicampurkan dalam produk herba dan dijual sebagai rempah, K2, kronik dan lain-lain. Okey. Contoh kedua NPS adalah synthetic catechinols. Synthetic catechinols merupakan analogi bahan ketimon yang dikawal di peringkat antarabangsa. Salah satu komponen yang aktif dalam tumbuhan kad. Cannabinoids daripada ganja, catechinols dia punya efek dia lebih kurang sama macam tumbuhan kad. Secara umumnya ia mempunyai kesan perangsang yang kerap dilaporkan adalah NPS seperti methadone dengan MDPV. Okey. Yang ketiga adalah aminoindins. Aminoindins adalah 5,6-methylene dioxide 2 aminoindin atau MDAI yang merupakan contoh bahan yang telah dijual sebagai NPS untuk kemampuan mereka yang menghasilkan kesan gangguan emosi akibat daripada kesan serotonin yang dihasilkan oleh dada seperti MDMA. So, kesan dia adalah lebih kurang sama dengan MDMA. Tapi, dia more in a high form. Dia ambil sikit, dia ambil sikit pun dia dah rasa dia punya highness tu. Okay. Yang keempat adalah phenethylamine, which is kumpulan yang mengandungi bahan yang berkaitan dengan amfetamin dan juga methamphetamine. Dan secara umumnya menghasilkan kesan-kesan perangsang. Walau bagaimanapun, pengubah suaian sebagian ini boleh membawa kepada hallucinogen yang kuat seperti bromo dragonfly. Original drugs, they all modify sikit so that benda tu jadi kesannya lagi kuat daripada dada yang asal. Okay. Another one is the tryptamine. Tryptamine adalah derivatif daripada tryptamine yang wujud secara semula jadi dan mempunyai ciri-ciri hallucinogen. Satu contoh yang biasa adalah 5-MeO-DPT. Okay. Is in a tablet form. Okay. NPS seterusnya adalah pencyclidine. Pencyclidine adalah sejenis dada
Dia adalah sejenis dada yang boleh wujud dalam bentuk cair dan juga liquid. Tapi biasanya ditemui dalam bentuk serbuk putih. So, dia akan dissolve dalam alkohol dan juga air semasa pengambilan. Dia adalah daripada kumpulan hallucinogen. Dan NPS yang terakhir adalah Piperazine. Piperazine adalah bahan yang sering dijual sebagai ekstasi kerana merangsang sistem saraf pusat kita, dan antara yang dilaporkan tergolong adalah daripada buruh China dan juga mendapat kelulusan kerajaan British. Pada lewat 1990, kemasukan dada heroin semasa Perang Vietnam oleh tentera laut Amerika dan juga Amerika. Morfin dan ganja juga mula menjadi ketagihan. Pada pertengahan tahun 1990, kemasukan dada jenis ETS daripada Eropah, Belanda dan Belgium, dan ia bermula dengan MDMA tablet dengan pelbagai logo yang diedarkan di kelab malam oleh golongan muda-mudi. And now trend terkini adalah NPS and legal highs. Dia menjadi cabaran terbaru kepada pihak penguasa dan penganalisa berikutan bahan yang baru dikesan serta tidak banyak yang disenaraikan di Akta Dadah Berbahaya 1952. Okey, itu saja perkongsian mengenai jenis dadah dan juga bahan psikoaktif baru. Sekian, terima kasih.